Bismillah hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabul ridham Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Katakan yuzru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadud amjahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, inilah akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Alhamdulillah, yang mati semulakan Fadil Tuan Imam, kemudian tak lupa juga semulakan Tuan Bilal, Tuan Siak, kemudian pengurusi tak ada, jawatan kuasa jawatan kuasa masjid, kursi dah halal, sidang jamaah muslimin, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk kita meneruskan pengajian kita, sambung kitab solat Nabi yang sahih, insya-Allah. Ini muka surat 291. Betul dah? Betul tak? 291 kan? Kita berhenti hari itu kat mana? Hadis kan? Hadis. Karena Rasulullah tu iza qada salatuhu kan? Kita berhenti hari itu kat situ. Betul tak? Betul. 291 kan? Baik. Hadis ni juga turut diriwayatkan oleh Imam Syaukani. Tu hadis ataslah. Nabi iza qada salatuhu masaha jabhatahu biyadihil yumna. Nabi apabila selesai menunaikan salat, Nabi menyapu bahagian kepalanya sehingga kepada muka dengan tangan kanan. Seraya Nabi berdoa, asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim, Allahumma azhib anni hammi wal hazan. Maksudnya, asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Allahumma, ya Allah Tuhanku, azhib, hilangkan olehmu, anni daripada aku, hammi wal hazan, duka cita dan juga kesedihan.
ataupun kesedihan dan juga duka. Mana lebih kurang samalah antara hammun dan hazana. Jadi hadis ni juga turut diriwayatkan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, surat 100 juzuk keempat. Juzuk keempat tuan-tuan, bayangkanlah 4 juzuk. Saya rasa lebih 4 juzuk, saya tak ingat berapa Nailul Autar ni. Beliau juga menyebutkan bahawa disunatkan bagi seorang yang selesai menunaikan solat menyapu kepalanya dengan tangan kanan sambil berdoa. Semana lepas solat kita bolehlah sapu kepala kita dengan tangan kanan sambil berdoa. Jadi Imam Sayuti pula tampil memperincikan syarat-syarat penerimaan hadis dhaif dalam kitabnya Tuhfah Al-Abrar. Tuhfatul Abrar, yang katanya para ulama hadis fiqh dan selainnya berpendapat bahawa harus lagi sunat bagi beramal dengan hadis dhaif dalam urusan ibadah yang berkaitan dengan kelebihan amalan, fadail amal lah. Dalam bab fadail amal ni bolehlah kita beramal dengan hadis dhaif. Yang tak boleh hadis maudhu', hadis palsu. Hadis dhaif boleh lagi. Galakan bagi melakukan amalan dan menggerunkan selagi mana hadis tersebut tidak mencapai taraf maudhu'. Maudhu' mana rekaan mim waw dot ya, mim waw dot waw ain, maudhu'. Hadis palsu tak boleh beramal langsung. Tapi hadis dhaif boleh beramal lagi, tak ada masalah. Cuma tak boleh jadikan hujah lah. Untuk beramal ni sendiri tak apa, ni dhaif. Macam tu. Semana dalam bab menyapu muka ni dia hadis dhaif. Hadis dhaif boleh je, tak ada masalah. Bukan tak boleh. Jadi janganlah kita kata oh bid'ah ni, sapu muka bid'ah lepas solat. Tak ada masalah. Tuan nak berjabat salam pun boleh musafahah kan. Jabat salam terlepas daripada solat boleh, sebab benda tu dah bukan dalam solat, dia selepas solat. Dia selepas solat. Itu juga menyapu muka ni selepas solat, bukan dalam solat. Dia bukan dalam solat tapi selepas solat. Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan 3 syarat untuk beramal dengan hadis dhaif. Dia ada syarat. Kalau kita nak ambil dhaif ni boleh, tak ada masalah, tapi dengan ada syarat-syarat lah. Pertama, hadis tersebut tidak terlalu dhaif. Jangan terlampau dhaif. Tak boleh beramal dengan hadis dhaif yang hanya dikenali oleh sebagai seorang perawi pembohong ataupun dituduh pembohong atau sangat teruk hafalan dia. Itu tak boleh. Seorang perawi pembohong. Tapi kalau perawi, seorang perawi je, tapi dia siqah, bukan pembohong, dia bukan kazab, boleh, tak ada masalah, walaupun seorang perawi je. Hadis tu mana setiap tabakat tu, tabakat hadis tu, setiap tabakat 1, 2, 3 kan, yang meriwayatkan hadis tu seorang je. Seorang yang jumpa hadis tu, orang lain tak jumpa. Macam tu. Kalau hadis marfu', ramai, setiap tabakat tu ramai yang dapat hadis tu, ramai yang jumpa hadis tu. Kalau hadis sahih, hadis marfu' kan. Jadi dhaif ni tak ramai, setiap tabakat tingkatan tu tak ramai. Tingkatan yang sampai pada Nabi tu kan, seorang saja. Dan perawi ni adalah orang yang siqah, bukan pembohong. Kalau pembohong tak boleh. Macam tu. Okey. Kemudian yang kedua, hadis dhaif itu berada dalam lingkungan amalan asas yang telah menjadi amalan umum. Kita tak boleh mencipta dan beramal dengan satu amalan baru yang tidak punya dalil daripada Quran, hadis sahih ataupun hasan. Jadi makna hadis itu dia, kita bernaung di bawah hadis sahih. Ibadah tu memang dah ada di sahih berkenaan tu. Jadi hadis yang dhaif ni dia hanya kata menambahkan sajalah, melengkapkan saja.
Untuk hadis dhaif tadi. Hadis sahih tadilah. Hadis sahih itu dia dah ada dah bab tu. Jadi dimasukkan hadis dhaif tadi untuk hanya sekadar untuk menambahkan ataupun menguatkan lagi lah hadis tersebut. Itu sebabnya kalau ikut pada pandangan 10 ulama, dia kata kan 5 syarat untuk beramal hadis dhaif, kata 10 ulama. Pertama, bukan masalah akidah ataupun tauhid. Dia bukan masalah akidah dan bukan masalah tauhid, maka boleh beramal hadis dhaif. Pertama. Yang kedua, bukan masalah halal dan haram. Bukan masalah halal dan haram. So kalau masalah halal haram tak boleh beramal hadis dhaif. Yang ketiga, tidak terikat ataupun terkait dengan periwayatan kazab tadi. Tidak terkait dengan periwayatan pembohong ataupun kazab. Kemudian yang ketiga, yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dia masih bernaung di bawah hadis. Mana atasnya memang ada hadis sahih berkenaan dengan ibadah itu. Jadi hadis dhaif ini dia masuk bawah dia. Dia menaung di bawah hadis yang sahih. Kemudian yang kelima, untuk fadail a'mal. Untuk fadail amal, itu separuh ulama lah. Benda ini lebih kurang sama jugalah dengan di sini. Okey. Kalau di sini Imam Ibn Hajar Asqalani menyatakan 3 syarat untuk beramal hadis dhaif, iaitu pertama, hadis tersebut tidak terlalu dhaif. Tak boleh beramal dengan hadis dhaif yang hanya dikenali sebagai seorang perawi pembohong, ataupun dituduh pembohong, ataupun seorang yang sangat teruk hafalan dia, banyak lupa. Banyak makan potai, jogging, kodeh kan. Hati banyak lupa tu kan itu. Banyak makan asam. Asam pun boleh menyebabkan lupa juga. Makan asam. Makan jeruk lah. Tapi ramai tu kan makan jeruk. Jeruk Pak Ali je. Jeruk Pak Ali kan sedap, jeruk Pak Ali. Dan baik, yang kedua, hadis dhaif itu berada dalam lingkungan amalan asas yang telah menjadi amalan umum. Itu tadi. Kan dia cakap tadi kan, yang pelompat yang saya cakap tadi masih bernaung di bawah hadis sahih. Gitu. Mana hadis dhaif itu berada dalam lingkungan amalan asas yang telah menjadi amalan umum. Kita tak boleh mencipta dan beramal dengan satu amalan baru yang tidak mempunyai dalil daripada Quran, hadis sahih ataupun hasan. Gitu. So mesti bernaung di bawah hadis sahih. Atasnya bab ibadah tu dah ada satu hadis sahih. Kemudian yang ketiga, ketika beramal dengan hadis tersebut tidak boleh beriktikad bahawa amalan tersebut benar-benar merupakan satu amalan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, ataupun sabdanya Nabi, ataupun ikrarnya Nabi. Ikrar kan pengiktirafan dekat sini. Pengiktirafan maksudnya ikrar Nabi lah, ataupun pengakuan, takrir lah, takrir Nabi. Gitu. Jadi mana kita tak boleh beriktikad kan bahawa amalan tu benar-benar merupakan satu amalan Rasulullah. Macam tu. Maksudnya adalah supaya kita tidak menyandarkan amalan tersebut kepada baginda Rasulullah SAW, yang sebenarnya baginda tak pernah pun menyebutnya, menyatakannya. Sebaliknya, kita percaya bahawa amalan tersebut dilakukan secara ihtiyat. Ihtiyat benar berhati-hati. Ihtiyat. Alif ha pedas. Ta ya to. Ta ya to, ihtiyat. Mana berhati-hatilah. Ihzar, kata ihzar, berhati-hati. Sekiranya ia benar-benar hadis Nabi. Syarat terakhir ini telah disebut oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam dan sahabatnya Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala, insyaAllah. Dan itu tadi 3 syarat lah. Jadi tak boleh kita etikatkan hadis itu benar-benar daripada Nabi ya.
Mungkin daripada Nabi, mungkin tidak, sebab dia dhaif, bukan. So boleh kita beramal di dhaif untuk diri kita sajalah. Nak kempen orang tak boleh. Nak kempen tak boleh. Untuk diri kita boleh amal sendiri. Kalau kempen kan orang cakap macam-macam. Mana sumber kau kata? Mana hadis ya? Mana sahih? Ada sahih ke tak sahih? Dah panjanglah cerita. Jadi baik. Jadi berdasarkan keterangan di atas, jelas kepada kita bahawa amalan menyapu kepala hingga ke muka sambil berdoa setelah selesainya solat merupakan amalan sunat yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berselisih pandangan tentang status hadis tersebut. Jadi ulama berselisih khilaf lah berkenaan status hadis tu. Sahih ke, tak sahih ke, dhaif ke. Namun terdapat beberapa ulama muktabar seperti Imam Tabrani, Al-Bazzar, Imam Nawawi, Al-Haistami dan lain-lain mengesahkan periwayatannya, bahkan turut beramal dengannya. Mengesahkan periwayatannya, bahkan turut juga beramal dengan hadis berkenaan dengan tadilah menyapu muka kan. Menyapu muka dengan tangan kanan dan baca doa ni. Itu baca doa lah. Sama ada tuan nak ambil doa pada surat 290 ataupun 291. Kalau 290, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma ahazib anni hammi wal hazan. Kalau 291, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Allahumma azhib anni hammi wal hazan. Hazan duka cita lah. Gitu. Baik. Kemudian selain itu, kaedah yang digunakan pakai oleh ulama hadis dan fiqh mengesahkan kepada kita bahawa tidak salah bagi kita mempraktikkan amalan ini sekiranya hadis ni bertaraf dhaif sekalipun. Kalau lah hadis ni ada dhaif pun tak ada masalah, dia kata. Amal lah kan. Baiklah, tu kita bukanlah mana benda tu bid'ah. Ini kerana ketaifan suatu hadis masih boleh terima melalui kelebihan amal, fadail amal, kemuliaan akhlak, dan menepati syarat-syaratnya. Untuk kemuliaan akhlak lah. Itu juga dengan berjabat tangan kan, musafahah kan, betul kan. Ada kita kalau lepas solat kan salam, lepas solat kan salam, boleh ke? Boleh kan, tak ada masalah macam tu. Kalau buku surat dalam kitab ni Mu'tamad Fiqh Syafi'i, muka surat 318 berkenaan dengan musafahah ba'da salat. Musafahah mana bersalam lah selepas sembahyang. Qala Izzuddin Abdul Salam rahimahullah, annaha min bada'i al-mubahah. Sesungguhnya musafahah ni, berjabat tangan selepas salam ni, termasuk dalam bid'ah yang dibolehkan. Min bada'il mubahah, la tusafu bil karahah, tidak disifatkan dengan makruh, wala istihbab, dan tidak disifatkan dengan sunat. Baik. Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata, wa hadzal ladzi qalahu hasan. Wa hadzal ladzi, dan ini yang telah berkata ia akannya kan hasan. Mana benda ni baiklah benda itu, musafahah ba'da solat ni baik, berjabat tangan lepas sembahyang baik. Wal mukhtar, dan bermula pendapat yang terpilih, ayuqala, bahawa dikatakan inna musafahah man kana mahu qabla solah,
Sesungguhnya berjabat tangan dengan orang-orang yang adalah bersamanya sebelum sembahyang, fa mubahatun, maka ianya merupakan mubahah, mana mubahlah, harus, kata kama zakarna, sebagaimana kami sebutkan. Kemudian wa in safaha man lam yakun mahu, dan jikalau dia musafahah, berjabat tangan akan orang-orang yang tidak ada bersama dengan dia sebelumnya, fal mustahabbatun, maka ianya sunat. Kalau musafahah bersama dengan orang yang bersamanya sebelum sembahyang, maka mubahah, harus. Wa in safaha man lam yakun mahu, dan jikalau dia bermusafahah, berjabat tangan dengan orang-orang yang tidak ada bersama dengannya sebelum sembahyang, mustahabbah, maka sunatlah. Mana kalau dia jabat tangan selepas solat tu kira sunatlah. Ya anna musafahah innal liqa sunat bil ijma'. Kerana musafahah jabat tangan innal liqa dikata di ketika pertemuan, kan, ketika bertemu dengan seseorang, sunatun, merupakan satu perkara sunat bil ijma', dengan ijma' ulama. Li'ahadis sahihah, dengan sebab hadis yang sahih, fi zalika, pada demikian. Sebab apa? Kerana hadis sahih, ada hadis sahih kena sebut demikian. Ni dia. Lihat dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Macam tu. Itu berkenaan yang tadilah. Musafahah ba'da salat. Baik. Kemudian kita lihat tadi, apa yang pasti, baginda sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak melarang kita untuk menyapu kepala ataupun menyapu muka selepas salat sambil berdoa. Sebaliknya, baginda juga pernah melakukan sebagaimana keterangan di atas. Tambahan pula, amalan ini dilakukan selepas selesai melakukan salat. Ia sekadar kesempurnaan dan salah satu cara mengambil berkat dengan ibadat salat, selaku ibadah yang paling eksklusif, eksklusif selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi kenapa kita kita sapu muka tu? Kerana kita nak ambil berkah dengan solat yang kita buat. Kerana solat ni merupakan satu ibadah eksklusif, dia kata, selepas daripada syahadah. Macam tu. Sebaliknya, baginda juga tidak pernah melakukannya sebagaimana keterangan di atas. Tambah pula, amalan itu lakukan selepas selesai menunaikan solat. Kerana ia sapu muka kan selepas solat, bukan dalam solat. Dia selepas solat. Ia sekadar kesempurnaan dan salah satu tata cara mengambil berkat dengan ibadah solat, selaku ibadah yang paling eksklusif selepas mengucap 2 kalimah syahadat. Dia seru, dia kata, jika ada setengah pihak yang gemar membida'ah dan menghukumkan sesat, dia kata, umat Islam hanya semata-mata menyapu kepala dan muka selepas salat, maka tindakan berkenaan adalah suatu yang bertentangan dengan ketentuan as-sunnah dan ruh keislaman seseorang. Mereka sebenarnya tak memahami sunnah dan tidak mengendahkan pandangan ulama, serta berlagak pandai. Kan? Serta berlagak pandai semata-mata. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan diri kita daripada bersikap fanatik, buta, kan? Hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon hidayah, dan kepadanya juga kita kembali. InsyaAllah. Semaknanya macam mana? Boleh? Boleh kan? Bolehlah sapu muka, kan? Macam tu. Jangan sapu muka orang lain sudah. Muka sendiri sapu kan. Dan muka orang lain yang mula sapu kan. Macam tu. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita lihat etika mufarakah. Etika mufarakah. Seorang yang masbuk, apa makna masbuk? Masbuk mana tak sempat bertakbiratul ihram, kan? Sekali dengan imam. Tidak sempat bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Kita katakan masbuk. Seorang yang masbuk disunatkan tidak bangkit berdiri bagi menyempurnakan salat,
kecuali setelah imam selesai mengucapkan salam yang kedua. Nampak? Walaupun salam kedua tu sunat, salam pertama wajib, tapi kita ditekankan biar imam habis salam yang kedua, baru kita bangkit. Habis kalau lepas salam pertama tu bangkit, boleh tak ustaz? Boleh je, tak ada masalah. Saya tengok bawah tu. Seorang yang masbuk disunatkan tidak bangkit berdiri bagi memperdengarkan salat kecuali setelah imam selesai mengucapkan salam yang kedua. Akan tetapi apabila dia berdiri setelah imam mengucapkan salam pertama, ianya dibolehkan. Nampak? Bolehlah tu. Lepas salam pertama terus bangun, tak ada masalah. Cuma dia telah meninggalkan keutamaan, aulawiyat itu dia dah tinggalkan lah. Kerana yang lebih baik ialah salam kedua. Imam Nabi salam kedua, barulah kita bangun. Dan itulah majoriti yang kita buat lah di kalangan kita mazhab Imam Syafi'i. Biasa kita buat macam tu. Habis salam kedua baru kita bangun. Gitu. Dan apabila dia bangkit sebelum imam mengucapkan salam pertama atau sebelum sempurna mengucapkannya salam, maka batallah solatnya, kecuali apabila dia berniat mufarakah. Mufarakah maknanya bercerai daripada imam ataupun tak nak ikut imam. Gitu. Jadi maknanya kalau imam belum bagi salam pertama ni dah, tak menyompek yang belakang ni, dia dah salam dah. Imam boleh salam, dia mendahului imam tu kan, dia dulu salam. Tahap apa benda dia nak qajar tak tahulah. Nak capek kelang kabut kan. Gitu. Jadi mana kalau dia salam sebelum imam bagi salam, batal sembahyang. Ataupun imam belum habis salam, imam dah start salam dah, belum habis salam dia dah habis dah, dia lagi copek daripada imam. Gitu. Maka batal lah, kecuali dia niat mufarakah, mana niat tidak ikut imam. Gitu. Niatlah matilah. Tak nampak kita lah mati orang kan, gitu. Kau nampak lah mati orang, tahu senang. Ni tak nampak, benda gaib tak nampak lah mati. Tapi dalam konteks Islam ni niat pun dikira. Macam tu. Bila mati dah kira dah. Itu kelebihan Islam. Itu sebab Nabi kata innamal a'malu binniyat. Setiap kamu tu amalannya berdasarkan pada niat. Niat dalam hati dia. Benda tak nampak. Itu benda tak nampak ini pun Allah Ta'ala kira juga. Apalagi kalau benda nampak. Itu. Baik. Demikian juga disunatkan bagi makmum yang muafiq. Muafiq mana orang yang dapat mengikut imam daripada awal, supaya tidak mengucapkan salam kecuali setelah imam selesai mengucapkan salam yang kedua. Macam tu. Ini bersesuai dengan hadis sahih yang berbunyi innama ju'ilal imam liyutamma bih. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam tu dijadikan hanya untuk diikuti. Imam dijadikan untuk diikuti. Jadi kamu ikut imam, kau tak ikut imam. Sudah tentu kita nak ikut imam, kita dapat pahala lebih. 27 kenyataan pahala kan. Kecuali lah kalau imam tu bacaan dia tak jelas, bacaan dia songau. Mungkin ada kalau kita kadang-kadang ragu-ragu nak ikut. Bacaan dia pelat, dia punya makhraj kadang tak jelas. Yang di belakang ni semua kori-kori semua. Belakang semua kori-kori tu kan. Semua pakar Quran semua. Yang depan ni tak pakar Quran jadi imam ni. Jadi bila imam baca tu pening kepala dia kat belakang ni. Itu yang kadang ada mufarakah tu. Itu sebabnya sebaik-baik jadi lantik jadi imam ni biasa nak orang qari. Itu sebab imam tu kena ada temu duga dia. Imam kena tunggu kan. Dah lulus temu duga baru boleh jadi imam. Ni tak lulus tak. Sebab yang belakang kita ni, yang mengikut kita ni macam-macam ramai. Bukan sikit yang ikut kita ramai. Apalagi kalau jadi imam besar kan. Masjid pula masjid besar, Masjid Putrajaya kan, Masjid Dalam Duta, Masjid Besi, itu semua orang belakang itu semua orang hebat-hebat tuan-tuan ikut. Sini pun, sini tak hebat ke Ustaz, sini hebat juga. Sini pun hebat juga.
Yang komplain pun ramai juga kan. Hebat macam. Itu sebab imam pun kena sabar juga lah. Sabar kan. Jadi imam ni senang lah ini imam. Sebab kita ni nak bawa ramai jemaah belakang kita ni. Dan macam-macam pula pesen ni belakang ni kan. Ada yang hebat, ada yang bagus kan. Baik. Jadi kembali pada masalah di atas, terdapat hadis. Pula hadis daripada Zaidina Itban bin Malik al-Ansari yang berbunyi, sallaina ma'a Nabi SAW fasallamna hina sallama. Sallaina, kemana kami bersemayang, ma'a Nabi, bersama dengan Nabi SAW, fasallamna, maka kami mengucapkan salam ketika baginda telah mengucapkan salam. Fasallamna hina sallama. Salamakan fi'il madiyah. Salaman masih pada mana Nabi dah bagi salam, barulah sahabat yang lain bagi salam. Maksud para sahabat mengucapkan salam secara langsung setelah Nabi SAW mengucapkan salam. Apabila salam mereka bersamaan, maka mereka akan melafazkan lafaz tadi, fasallamna ma'ahu. Fasallamna ma'ahu, maka kami mengucapkan salam bersama dengan baginda. Maka perhatikanlah dengan sebaiknya. Tapi dalam hadis ni tak sebut fasallamna ma'ahu, tapi fasallamna hina salama. Fasallamna hina salama, maka kami ucapkan salam setelah Nabi ucapkan salam. Kalau kami ucapkan salam berserta Nabi ucapkan salam serentak, maka lafaznya berbeza. Lafaznya fasallamna ma'ahu. Mim ain ha gulung, ma'ahu. Fasallamna ma'ahu. Ma'a asalnya ma'a berserta, hu tu ganti nama diri. Ganti nama diri kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para sahabat salam serentak dengan Nabi, maka lafaz tadinya fasallamna ma'ahu. Kalau Nabi salam dulu, sahabat salam kemudian, tu fasallamna hina salama. Fasallamna hina salama, maka kami ucapkan salam selepas Nabi mengucapkan salam. Jadi baik, maka perhatikanlah dengan sebaiknya. So lihat balik, maksudnya para sahabat mengucapkan salam secara langsung setelah Nabi, setelah Nabi mengucapkan salam. Apabila salam mereka bersamaan ataupun serentak, maka mereka akan melafazkan hadis. Lafaz hadisnya fasallamna ma'ahu. Fasallamna ma'ahu, maka kami mengucapkan salam bersama baginda. Maka perhatikanlah dengan sebaiknya. Sebaiknya. Faham tuan InsyaAllah. Ma'ahu tu ganti nama dirilah. Ma'ahu, ma'ahuma, ma'ahum, ma'aha, ma'ahuma, ma'ahunna, ma'aka, ma'akuma, ma'akum, ma'aki, ma'akuma, ma'akunna, ma'i, ma'ana. Ma'i ma'ana. Itu dia punya tasrif. Boleh mam? Boleh. Ma'ahu kan, ma'ahu, ma'ahuma, ma'ahum. Tu jamak. Ma'aha untuk perempuan muannas. Ma'ahuma untuk dua orang perempuan muannas. Ma'ahunna itu jamak. Ma'aka untuk seorang lelaki. Ma'aka, ma'akuma, ma'akum, ma'aki untuk perempuan. Ma'akuma, ma'akunna. Ma'i, mim ain ya, ma'i mana berserta dengan saya. Ma'ana bersama dengan kami. Ma'i ma'ana. Sama macam lahu lah. Lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li lana. Li lana, kan? Bila ditambah dengan domel lah, ganti nama diri. Asalnya li je. Okey. Ketiga inda, banyaklah.
Kalau nak tasrif semua benda Arab ni kalau boleh semua kita nak tasrif. Sebabnya kena lazimkan tasrif. Macam tu. Okey. Indah dia indahu, indahum. Indahu, indahuma, indahum, indaha, indahuma, indahunna, indaka, indakuma, indakum, indaki, indakuma, indakunna, indi, indana. Indi mana sisi kami. Indana, indi di sisi aku. Indana di sisi kami. Macam tu. Okey. Setiap kalimat-kalimat bahasa Arab ni boleh kita tambahkan dia punya ganti nama diri tu, domair tu. Domair pun ada domair yang mustatir, ada domair yang barid. Domair mustatir, domair yang duduk dalam PN, tak nampak tapi dia ada. Tu dia katakan domair mustatir. Okey, domair barid ni Nabi yang nampak. Macam tu. Nampak jelas pada mata kita. Tu dia katakan domair mustatir. Dia ada yang domair yang bersambung dan ada yang mumpasir, ada yang bercerai, ada yang bersambung. Tu kena belajar berkenaan dengan domair lah. Ad-domair. Bab berkenaan domair. Domair mana segala domair. Belajar baliklah kita nahu, jumpalah berkenaan bab domair. Banyak panjang lebar lah pembahasan dengan domair saja. Domair je tuan. Itu benda-benda lain lagi tu. Domair saja pun penuh kepala. Nah, kita nak bahas. Baik. Kemudian dalil yang membolehkan berpisah dengan imam. Mufarakah adalah berdasarkan pada hadis Jabir. Sebagaimana yang telah saya sebutkan. Dalam hadis tersebut nyatakan bahawa Muaz bin Jabal pada suatu malam mendirikan solat Isyak bersama dengan Nabi. Jabir berkata, kana Muaz dah selalu. Ulama okey. Kana Muaz yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isya zatal lailatin. Qala fa shalla Muaz ma'hu thumma raja'a fa amma qaumahu fa qara'a suratul Baqarah fatanaha rajulun min khalfihi fa shalla wahdah fa qalu lahu ana qafta. Betul tak? Ana qafta? Qala la walakinni ati Rasulullah sallam fa'atahu faqala ya Rasulullah innaka akharta al-isya wa inna ma'as shalla ma'aka thumma raja'a fa'ammana fa'aftaha bi suratil Baqarah falamma ra'aitu zalika ta'akhartu fa shallaitu wa inna ma nahnu ashabu nawadih na'malu bi aidina fa aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Mu'az faqala apattanun anta ya Mu'az, apattanun anta, ikra surah kaza wa suratul kaza. Maksudnya Mu'az menunaikan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkenaan dengan boleh mufarakah lah ni. Mufarakah dalil kan? Dalil bolehkan berpisah dengan imam ni. Ni kenaan ada satu hadis berkenaan dengan berpisah dengan imam. Berkenaan dengan Mu'az ni, kata Mu'az menunaikan salat bersama Nabi sallam lalu pulang. Mu'az sembahyang dengan Nabi, tiba-tiba dia pulang. Kemudian dia menunaikan salat lagi dan mengimamkan kaumnya seraya membaca surah Al-Baqarah. Masya-Allah. Maka terdapat seorang lelaki di belakangnya yang menjauhkan diri daripada jemaah lalu menunaikan salat bersendirian. Para sahabat berkata, apakah kamu telah menjadi munafik? Dia kata, apakah kamu menjadi munafik? Jadi ada orang tanyalah dengan sahabat yang menjauhkan daripada Mu'az ketika dengan imam tengah jadi imam kan. Mu'az tengah jadi imam bersama dengan kaum dia. Dalam jadi imam tu ada belakang tu ada seorang lelaki. Tiba-tiba lelaki tu mufarakah. Keluar, dia sembahyang seorang. Macam tu. Okey? Azan lah. Subhanallah, alhamdulillah.
La ilaha illallah Muhammadur Salatul qaimah Sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung sekali lagi. Maka para sahabat berkata, apakah kamu telah munafik, wahai Jabir? Lelaki itu yang keluar daripada Muaz punya semayang bersama dengan jemaah tadi. Muaz jadi imam kan. Yang keluar tu Jabir. Maka sahabat berkata, apakah kamu telah munafik? Dia menjawab, tidak. Selepas itu Jabir radhiyallahu taala anhu telah menghadap Rasulullah SAW. Katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengakhiri solat Isyak, dan sesungguhnya Muaz telah menunaikan solat Isyak bersama dengan engkau. Kemudian tiba-tiba dia pulang, lalu mengimami kami. Dia memulakan bacaan surah selepas Fatihah dengan Baqarah. Ketika aku mengetahui hal itu, maka aku pun undur ke belakang dan menunaikan solat secara bersendirian ataupun munfarid kan. Kami hanyalah hamba yang mengairi tanaman, dan kami bekerja dengan tangan-tangan kami. Lalu baginda pun menghadap Muaz, panggil Muaz. Baginda bersabda, apakah kamu ni tukang fitnah, wahai Muaz? Bacalah surah ini dan surah ini. Nabi kata, bacalah surah ini, tapi Nabi tak sebutlah apa surah dia. Tapi Nabi kata, Iqra' bi surati kaza wa surati kaza. Baca oleh kamu surah ini ataupun surah demikian. Tapi Nabi tak sebut apa surahnya. Macam tu. Jadi kemungkinan besar surah-surah yang pendek lah. Surah-surah pendek. Mana surah Al-Baqarah, tuan-tuan? Tuan-tuan lagak ke nak berdiri surah Al-Baqarah? Kalau tarawih pun kadang tak ada habis Al-Baqarah kan. Itu pun kena ambil 2-3 muka surat je kan. Itu 2-3 muka surat pun dah longah dah tu. 2-3 muka surat dah longah. Bayangkanlah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berapa juz? 2 juz lebih kan. Ada 200 lebih kan. 280 berapa tak ayat dah. Sanggup kau tuan-tuan nak berdiri? Itulah yang Muaz buat tu. Sampaikan Jabir pun mufarakah. Lagi dia kata tak nak ikut dia. Jadi dia mengadulah pada Nabi berkenaan Muaz tadi.
Maka Nabi pun panggil Muaz. Dia kata, wahai Muaz, apakah kamu ni tukang fitnah? Bacalah surah ini dan surah ini. Kata. Jadi hadis ini merupakan satu bukti yang jelas kepada kita bahawa dibolehkan bagi makmum memisahkan diri daripada imam dengan niat mufarakah. Mesti ada niat, mesti niatlah mati itu mufarakah. Mesti ada niat, pasang niat lah untuk mufarakah, tak nak ikut imam tu. Mungkin kadang-kadang ada juga kadang jemaah tak suka imam. Ada juga kan. Itu sebabnya imam, kalau siapa nak jadi imam, mestilah jemaah dia redha dengan dia. Kalau ada jemaah tak redha, jangan jadi imam. Itu sebaiknya lah, sebaiknya. Kalau dia tak redha dengan kita, panggillah dia. Apa kau tak redha dengan dia? Kau tak tahu kau dia dah dilantik. Kau tak nak jadi, tak nak sembahyang sini, kau pergi sembahyang tempat lain. Tapi walaupun berhikmah lah, bincang cara berilah kan, kalau ada masalah kan. Baik, seterusnya ini kerana perbuatan mufarakah itu tidak akan terjadi melainkan dengan niat. Dia kata mufarakah tak akan berlaku mesti dengan niat untuk mufarakah, untuk keluar daripada saf, nak sembahyang sendiri kan. Dan Nabi tak pernah menyalahkan orang memisahkan diri daripada imam. Nabi tak pernah pun menyalahkan, oh kau tak ikut dan kan, itu Nabi tak adalah. Sebab benda lah mati kan. Bahkan baginda mempakuinya dan tidak orang menyuruh orang lain, orang tadi mengulangi salat. Nabi memperakuinya dan Nabi pun tak suruh orang lain tu kau sembahyang balik. Patutnya kau ikut dan. Tiba kau tak ikut dan, kenapa? Kau tak suka dengan dan kau? Je. Kau benci dengan dan. Apa masalah kau ni? Kan gitu. Baik, jadi Nabi tak menyuruh orang lain, orang tadi mengulangi salat. Sebaliknya Nabi memarahi Muaz. Yang Nabi marah ni Muaz. Nabi tak marah makmum, tapi marah Muaz yang panjang, yang telah memanjangkan bacaan Quran sewaktu menjadi imam ketika solat. Hal ini jelas bagaimana yang terkandung dalam matan hadis yang telah pun saya bawakan dahulu. Macam tu. Boleh? Okey, saya baca itulah. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ke? Jadi apabila kita niat pergerakan kita adakah kena berlainan dengan imam? Kena berlainan lah. Kenalah berlainan dengan imam sebab kita dalam mufarakah. Ada berlainan, nanti dia duduk agak berlainan, agak hangat, ada mungkin nampak kita sama lah, nanti mungkin akan Memanglah tak sama. Memanglah tak sama sebab kita dah tak ikut dia lagi. Ataupun kita lewatkanlah sikit kita punya perbuatan tu. Kita imam dah rukuk, kita masih dah berdiri lagi, tapi dalam proses nak rukuk, gitu. Imam dah sujud, baru kita pun barulah bersiap nak rukuk. Jadi imam dah sujud, kita barulah siap nak rukuk. Jadi kat situ tak adalah janggal sangatlah gitu. Tapi kalau boleh keluar lagi elok. Tapi takut nanti jadi masalah juga. Imam pun berhati tengok CCTV kan, siapa yang farakah. Kesian kau. Aku tengok CCTV, siapa yang tak ikut aku. Siap Imam tengok CCTV, siapa yang tak ikut dia. Bahaya Sultan. Terpulanglah kan. Jadi kita kena berlapang dada lah kan. Kalau kita jadi imam, tiba-tiba orang tak ikut kita, kita kena berlapang dada lah. Sebab kita bukannya sempurna kan. Bukannya sempurna. Sedangkan imam yang besar-besar tu pun ada juga orang mufarakah. Walaupun imam besar masjid kan, ada juga orang belakang kadang mufarakah. Tak kena dengan dia, tak apa masalah, tak kena tak tahu. Tu masing-masing punya hal. Takkanlah kita nak tanya dia kan, oi kenapa kau tak ikut dan?
Tak ada kita tanya ni kan. Dia tu. Tapi kalau seandainya mana-mana jemaah tak setuju dengan imam, pergilah jumpa imam tu face to face lah kan. Secara peribadilah jumpalah dia. Jangan marahkan imam depan orang ramai. Bukan imam yang marahkan jemaah tuan-tuan. Jemaah imam ke imam. Kocut imam tu kena marah jemaah. Langsung lepas itu letak jawatan terus. So tak datang-datang imam masjid. Harap-harap kat sini tak berlaku lah. Tempat lain lah tuan. InsyaAllah. Jadi nak jadi imam tu bukan benda yang senang kan. Besar, komitmen dia besar lah jadi imam ni. Kalau imam tak ada kan, masing-masing semua nak tolak jadi imam. Imam tak ada. So kalau imam tak ada macam mana? Parahlah imam tak ada. Kan? Seperti imam tu. Okey. Bila ada tak? Bila ni? Bila lah ni? Kan? Kau payah monang nak pilih, siapa kena ni kan? Bila lah? Kan? Kalau tak ada Bilal, siap. Bilal tak ada, siap. Mana waktu orang yang ada authority lah. Orang yang dilantik oleh pihak berkuasa kan. Sedangkan kita tak dilantik oleh berkuasa. Jadi daripada bergaduh tentang siapa yang jadi imam, tolak Bilal tu naik kata. Itu yang paling mudah lah. Tapi kalau ada ustaz ke, ustaz lah lebih aula lah. Kalau ada ustaz kat sini, imam tak ada masa tu kan, imam tak ada, imam yang dilantik tak ada urusan lain. Yang ada ustaz, mana orang yang kepercayaan orang awam kan, biasa orang ramai. So lah dia naik. Kalau dia tak nak naik juga, tak payah jaga. Dia pelari tak nak naik. Jadi yang ada jawatan kuasa lah. Apa jawatan kuasa benari sini. Tak ada menari, setiausaha naik. Mana ada orang yang ada jawatan, authority, dia lah yang kena naik. Macam tu. Yang lain tak ada jawatan kan. Macam tu. Kalau tidak kan dah bergaduh pula siapa jadi imam. Lanaskan balik. Tak ada orang jadi imam. Sedangkan orang ramai. Lalu orang pun balik, tak ada seorang jadi imam kata. Tak ada lagi. Seorang tak nak jadi imam. Orang ramai je mah. Seorang tak nak. Semua perselaan. Gitu. Lalu orang pun balik. Gitu. Imam tak ada. Imam ramai. Cuma tak dilantik oleh penguasa kan. Sebab tak lantik berkuasa ni, itulah jadi macam tu. Tak confident ini imam. Okey, tu je. Habis. Okey, habis insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa ziyana fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna ba'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.